Selalunya dalam situasi ibu atau penjaga sendal botol susu ke atas bayi, ia berlaku kerana bayi tersebut tak kuat lagi nak pegang botol dan dalam masa yang sama penjaga atau ibu bapanya busy ataupun malas nak pegangkan botol susu. Okey, dekat sini kita tahu satu fakta yang penting iaitu bayi tersebut belum kuat nak pegang botol. Bermaksud bayi-bayi ini perlukan bantuan ketika proses minum tersebut berlaku. Bayi kecil, terutamanya newborn, tidak ada kemahiran makan dan minum menggunakan mulut. Sebab sepanjang hayat mereka, sepanjang 9 bulan dalam rahim, mereka makan menerusi plasenta, tali pusat. Mereka tak perlu buat apa-apa. Makanan tu memang terus masuk, terus kenyang. Dan jangan lupa, dalam perut, bayi duduk dalam persekitaran akuatik, air. Tapi sekarang mereka dah pindah dunia, mereka kena belajar untuk bernafas ikut hidung dan mulut. Itu puncanya, pernafasan bayi kecil kadarnya laju sikit. 40 hingga 60 pernafasan per minit. Berbanding orang tua sekitar 20-30 per minit. Ini berlaku kerana fungsi sukarela dalam badan baby iaitu sistem pelarasannya untuk bernafas, degupan jantungnya masih belum efektif lagi bekerja. Dan otot-otot baby termasuk otot peparunya masih sedang berkembang. Tapi waktu makan kena sambil bernafas. Susah kan? Sebab tu cara terbaik untuk melatih ataupun menjalankan aktiviti penyusuan botol ke atas baby kecil adalah secara pace feeding. Maksudnya penyusuan secara berentak, perlahan-lahan. 4-5 hisapan kita stop. 4-5 hisapan kita stop untuk bagi baby masa untuk bernafas. Pace feeding tu juga memerlukan kita untuk observe kelakuan baby. Kalau nampak baby macam nak buka mulut, macam nak hisap, baru kita sentuhkan puting tu ke mulut baby. Sebab kita tak nak sumbat susu, sumbat botol dalam keadaan baby tak bersedia. Kat sini ada risiko tersedak. Jadi nampak tak? Proses belajar makan, belajar minum ni proses yang kena di-observe. Kena bersabar, perlu involvement. Bukan macam kau susulah sendiri. So bila kita props botol tu untuk disendal dan kita pun tak tengok, kita tinggalkan dia. Maka satu faktor terbesar yang mengawal aliran susu adalah tarikan graviti. Kalau kita ada, kita ni adalah faktor terbesar yang mengawal aliran susu. Kita boleh tarikkan kalau nampak baby tak ready. Tapi sekarang kita tak ada. Worst part, ada orang yang kunci pergerakan tangan baby. Contohnya dia bedung ataupun diikatlah guna apa-apa kain ke untuk elakkan botol tu terjatuh, elakkan baby bergerak ataupun tepis dan cuba ambil botol. Jadi sekarang ni baby tu dah lah terpaksa baring untuk terima saja botol yang disumbat dalam mulut. Pergerakan badan dan tangan mereka juga dikunci. Mereka tak boleh nak buat apa-apalah. Misalnya kalau nak palingkan muka, nak berhenti sekejap tarik nafas semasa minum ataupun mengawal aliran susu yang dah penuh dalam mulut tu. Andai kata mereka bergerak juga dan botol susu tu beralih arah dan susunya terus mengalir, boleh juga jadi kes susu tersebut mengalir masuk ke dalam hidung baby. Sedangkan dia ni terperangkap dengan ikatan bedung dan sebagainya ketika dibaringkan. Ada lagi satu risiko iaitu jangkitan telinga. Misalnya kalau baby tersebut baring dalam keadaan lebih rendah daripada posisi botol susunya, maka takut ada lebihan susu yang terselinap masuk ke dalam eustachian tube yang dekat telinga ni. So kalau dah ada blockage dekat situ, telah terperangkap cecair, maka ini boleh menyebabkan bakteria tu akan berkumpul dan menyebabkan jangkitan dalam telinga baby. Maka itu juga punca kita kena tolong baby yang kecil ni, yang tak kuat ni untuk proses menyusu. Juga dengan cara kita tolong bangunkan dia. Tegakkan bahagian belakang badan dia sekitar 45 hingga 90 degree. Sebab tu kita kena ada kat situ. Okey, mungkin orang cakap tak apa, saya dah guna bantal untuk tinggikan. Kepala bayi kecil, terutamanya newborn ni berat besar. 25% daripada keseluruhan berat badan baby dekat kepalanya. So sekarang ni kepala berat tapi mereka tidak ada koordinasi kawalan kepala dan otot leher yang bagus. Sekarang kita tinggikan pula bahagian belakangnya dengan bantal, kemudian kita tinggal. Jadi dengan sedikit gerakan, baby ni bukan batu, bukannya kayu duduk statik macam tu, dia akan bergerak. Jadi pergerakan itu dengan keadaan ditinggikan kepalanya akan memudahkan baby ni akan menyengit ataupun terjatuh daripada bantal tersebut. Bergeraklah juga botol ni macam yang saya cakap tadi tu, tak stay pun dalam mulutnya. Kat situ ada risiko tersumbat dekat hidung, tersedak dan sebagainya. Jika anda perlukan untuk sendal botol susu ke atas baby, misalnya anda ada anak kembar, anda perlu susukan baby secara serentak, lebih daripada seorang baby serentak, dan anda tidak ada sebarang extra hands,
Ia boleh dilakukan dengan syarat anda memang monitor closely. Isunya sekarang sebahagian penjaga dan ibu bapa buat sebab dia tak nak duduk kat situ, dia malas, dia busy, dia tak nak ada kat situ. Ini isu lain. Isu malas dengan tak ada pilihan lain itu isu yang berbeza. Anyway, tercekik, tersedak di kalangan bayi kecil ni antara isu common bila kita ada anak kecil. Kalau tak tersedak susu, tercekik, tersedak dengan makanan, misalnya baru nak belajar makan real food. Ataupun bila mereka tercekik dengan objek-objek yang dikutip masuk mulut. Bila anak kecil nak belajar, nak kenal tentang dunia, mereka sangat perlukan sensori di bahagian mulutnya. Dekat mulut ni ada banyak sangat tunas-tunas rasa. Jadi bila baby nak kenal objek, mereka akan bawa semua masuk dalam mulut. Sebab dekat mulut ni mereka boleh kenal pasti keras ke, lembut ke, kalau saya gigit, putus ke, ataupun tak dapat putus. Kalau saya picit, gigit guna mulut saya, benda ni akan keluarkan bunyi ataupun tidak dan sebagainya. So dekat sini tapak latihan mereka mengenal banyak benda tentang objek dalam dunia. So tercekik, tersedak itu biasa. At least mesti ada salah seorang daripada ahli keluarga yang tahu tentang CPR untuk mengendalikan keadaan tercekik. Alang-alang saya dah buat video tentang awareness, tersedak, tercekik. Mungkin ada parents yang baru dapat kesedaran dan mungkin tertanya kat mana saya nak belajar tentang cara betul nak menyusukan anak. Tak kisah botol ke, breastfeed ke, macam mana cara selamat nak ajak anak mula makan real food, macam mana nak ambil precaution, langkah keselamatan kita nak childproof rumah kita agar selamat untuk anak-anak yang membesar, suka kutip-kutip, suka panjat-panjat, suka lari sana sini ni. Okey, dan dalam masa yang sama nak belajar tentang CPR, teknik untuk mengendalikan situasi tercekik tersedak. Semua ni, 4-5 topik saya sebut ni, anda boleh dapatkan dalam seminar The Tender Years. Kita ada Dr. Aisyah dekat situ yang ajar pasal CPR. Ada Dr. Fatin ajar pasal perkembangan awal kanak-kanak. Ada Dr. Amalina ajar tentang keselamatan makan. Ada Puan Nat Masrom yang ajar pasal penyusuan, cara menyusukan baby yang selamat. Okey, dekat sini satu seminar boleh dapat semua ni. Ambillah masa untuk hadiri. Kalau tak dapat datang berdua, izinkanlah pasangan anda datang at least seorang. Kalau tak free pada tarikh tersebut, ada tak option kelas lain? Ada. Pada cuti Chinese New Year ni 12 Februari, hari Isnin. Okay? Yang ini kelas khas untuk newborn dan CPR. Dan kelas ini small scale. Maksudnya mungkin anda rasa boleh dapatkan face to face, hands on yang lebih fokus lah sebab small scale berbanding seminar tadi. Yang penting option tu ada, anda boleh dapatkan. Okay?